الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya ingatkan tuan-tuan, pada malam ini kita niat hadir dalam majlis ilmu ini dengan niat mencari keredaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan niat i'tikaf di dalam masjid. Tuan-tuan, menerusi kitab Aujaz Mukhtasarat ini, dan pada malam ini siri yang ketiga, pertemuan yang ketiga pada malam ini. Dan pada pertemuan yang sebelum ini, pada mukaddimah kita menyebutkan tentang makna la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, bahawa maknanya tidak ada penjagaan sehingga seseorang itu jatuh di dalam dosa melainkan dengan penjagaan daripada Allah, dan tidak ada kekuatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melainkan dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Dan pada pertemuan yang sebelum ini kita telah sebut bahawa zikir ini kadang ditambah dengan Al-Aliyyul Azim. Dan Al-Ali maknanya Allah Ta'ala maha tinggi, tapi makna tinggi dari sudut tempat, tinggi dari sudut martabat, bukan tinggi dari sudut tempat. Dan kita telah sebut bahawa makna Al-Azim, Allah Ta'ala maha besar, tetapi bukan dari sudut besarnya saiz, tetapi besar dari sudut martabat. Jadi ini kita telah bahas sebelum ini, dan kita akan sambung kata-kata pengarang kitab. Katanya, amma ba'du fa inna ilma nurun wal jahla tihun wa hayratun wa khasaratun. Adapun setelah itu, sesungguhnya ilmu itu cahaya, manakala kejahilan itu pula kesesatan, kebingungan dan kerugian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pengarang kitab dia kata sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ya, ilmu agama ibarat seperti cahaya, seperti mana disebut oleh ulama inilah, seperti yang disebut oleh pengarang kitab. Kenapa ilmu itu mengikut ulama seperti cahaya? Kerana seseorang dia sangat berhajat kepada cahaya dalam kehidupannya. Kalau dia duduk di dalam kegelapan, sehingga dia tahu jalan untuk dia berjalan di atasnya, supaya dia tak jatuh dalam lubang, supaya dia tak jatuh dalam gaung. Maka kalau seseorang itu dia naik kereta, misal contoh di waktu malam, tahu dia naik motor
di waktu malam, bukankah dia berhajat kepada cahaya, dan dengan cahaya itu dia nak tengok jalan supaya dengan ini dia dapat sampai ke tempat yang dia tuju, supaya dia sampai ke destinasi yang dia ingin sampai. Maka kalau begitu ibaratnya kita perlu kepada cahaya, macam itu juga seseorang insan dia perlu kepada ilmu, kerana ilmu dia seperti cahaya. Dari sudut mana seperti cahaya? Dari sudut ilmu ini menyuluh manusia yang berjalan di jalan akhirat. Kita ni kan kita nak berjalan di jalan akhirat ni. Kita tak selesai dengan mati di dunia ni. Nanti kita akan hidup kembali setelah mati. Dah habis dengan mati ni, kan? Jadi orang yang nak berjalan di jalan akhirat ni, dia suluh jalan dia dengan ilmu ini supaya bantu dia selamat nanti di hari akhirat. Ilmu agama, dengannya seseorang tu dia tahu bagaimana dia nak sembah Allah dengan cara yang yang betul. Dan dengan ilmu, seseorang itu dia tahu macam mana nak wuduk dengan sah dan betul. Dan dengan ilmu, seseorang tu dia tahu dengannya macam mana nak solat. Macam mana nak solat dengan betul. Kerana banyak orang, kalau kita tengok solat dia dan kita ukur dengan apa yang disebut dalam syarat-syarat sah salat, syarat-syarat dengan rukun-rukun solat, tak sah, kan? Dan dengan ilmu kita tahu bagaimana nak berpuasa di bulan Ramadan, bahawa puasa yang dia puasa itu menepati rukun-rukun dan juga syarat. Dengan ilmu, seseorang tu dia tahu macam mana dia nak mengeluarkan zakat, bahawa zakat yang dia keluarkan dia tahu zakat yang sah. Kerana ada orang dia keluarkan hartanya, dia sangkakan itu adalah zakat, rupanya itu bukan zakat yang diwajibkan ke atasnya. Apa macam tu? Kerana tak ada ilmu. Kerana tidak ada ilmu, maka dia sangkakan yang bukan zakat itu zakat. Kalau dia mengaji bab zakat, akan ada benda yang orang buat hari ni yang dinamakan nak keluarkan zakat, itu bukannya zakat dari sudut syarak. Bukan zakat. Macam mana zakat keluar tiap-tiap bulan? Mana ada zakat keluar tiap-tiap bulan? Jadi tak mengaji, maka ada orang buat kertas kerja, kemudian tak ada mazhab Syafi'i, tak ada mazhab Maliki, tak ada mazhab Hanafi, tak ada mazhab Malik pun tak ada. 4 mazhab tak pernah ada kata zakat ini. Maka dia duk keluarkan tiap-tiap bulan. Mana ada zakat yang keluar tiap-tiap bulan? Jadi tak ada pun dalam mazhab ulama ahli sunnati wal jamaah, dalam mazhab fiqah tak ada. Maka oleh kerana tak ada ilmu, maka dia keluarkan zakat yang ia bukannya zakat. Dan dengan ilmu dia tahu bahawa dia buat hajinya menepati rukun dan juga syarat. Tapi bila dia tak tahu tentang ilmu berkaitan dengan haji, boleh jadi dia tawafnya yang tak sah, kan? Boleh jadi dia sa'i di tempat yang tidak sah, kan? Dan boleh jadi dia buat rukun-rukunnya tidak mengikut yang dikehendaki oleh syarak. Dan boleh jadi dia tinggalkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak pada melakukan haji hingga hajinya tidak sah, kan? Jadi oleh kerana itu, seseorang dengan ilmu dia tahu haji dia ini menepati hukum syarak, rukun-rukun dan juga syarat-syarat sah haji. Dan dengan ilmu dia tahu macam mana kalau dia nak buat umrah.
dan umrahnya itu sah, valid dari sudut hukum syarak. Dengan ilmu dia tahu mana yang wajib, mana yang haram. Kerana boleh jadi kalau dia tak ada ilmu, dia sangka hak ni wajib, rupanya bukan wajib. Kan? Dan kalau dia tidak ada ilmu, boleh jadi dia sangka yang maksiat itu bukan maksiat. Boleh jadi yang dia sangka bahawa yang bukan maksiat itu maksiat. Yang ia bukan dosa, dia sangkakan itu dosa. Itu kerana tidak ada ilmu. Dan dengan ilmu, seseorang tu dia tahu macam mana dia nak membeli, macam mana dia nak menjual mengikut hukum syarak. Kerana kalau tak ada ilmu, dia tak tahu pula, oh syarat-syarat jual beli tak mengaji. Banyak jual beli yang berlaku tidak sah mengikut hukum syarak. Bahawa syarat jual beli sekian disebut oleh ulama. Tiba-tiba dia membeli dengan cara dalam mazhab Syafi'i pun tak sah, mazhab Malik pun tak sah, mazhab Hanafi pun tak sah, mana-mana mazhab pun tak sah. Kerana dia ikut muamalat yang dibuat oleh orang kafir, lalu dia sangkakan ini adalah satu muamalat yang sah untuk dia masukkan makanan dan minuman itu dalam badannya. Padahal yang dia perolehi itu bukan daripada muamalat yang sah. Kan? Dalam jual beli disyaratkan mestilah, dalam mazhab Syafi'i disyaratkan mestilah penjual dan pembeli mukallaf. Mesti dia seorang yang baligh. Jual beli yang dilaksanakan, yang dibuat oleh kanak-kanak, dia sama ada dia pembeli atau dia penjual, sah ke tak sah? Dalam mazhab Syafi'i tak sah kanak-kanak dia jadi penjual ataupun dia jadi pembeli. So dia datang kedai kamu, saya nak beli aiskrim abang, kamu jual, hukum syarak dalam mazhab Syafi'i tak sah. Ataupun dia penjual, kamu datang di tepi jalan, dia jual air, kamu beli dengan dia, maka tak sah dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu lagu mana? Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, dia kata kanak-kanak ni kalau dah mumayyiz sah, tapi syarat mesti dapat izin daripada wali. Maknanya ayah dia izin, atau datuk dia izin. Jadi kalau dia datang kepada kamu, kalau nak pegang dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, kamu tanya, ya kamu datang ni siapa hantar? Mak hantar ke ayah hantar? Dia kata ayah hantar, ayah bagi duit tadi, dia suruh beli gula. Di sini kamu tahu bahawa dia dapat izin daripada ayah dia, maka sah mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Pak tengok, pak kalau tak mengaji boleh tahu tak ni? Tak tahu. Bukankah jatuh dalam muamalat yang haram? Jatuh dalam muamalat yang haram. Dia tak tahu nak susun mana hidup dia. Kan? Mesti dalam jual beli itu mesti dia jual barang yang mestilah penjual dan pembeli itu dia balik. Bukan tu je syarat dia, banyak yang tu. Itu satu daripada syarat-syarat penjual dan pembeli. Mesti ada penjual, ada pembeli. Lepas tu, kalau ada pembeli je, penjual tak ada, kita nak ngaji macam mana tu? Ikut mazhab mana tu? Saya pergi beli, rupanya dia tu bukan penjual, dia adalah mesin. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab mana? Nak kena ngaji lah pula situ. Ya tengok, berhajat tak kita pada ilmu? Sangat-sangat berhajat kepada ilmu. Hatta bab muamalat yang sangat orang jatuh di dalam perkara yang tidak ketahuan hukumnya kerana tidak tahu hukum syarak. Hukum syarak. Mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Dan tu tak tengok lagi barangan. Barangan tu disyaratkan mesti ada. Kalau barang tak ada lagi, nak jual benda? Saya jual, barang tak ada lagi, tak sah jual beli. Mesti barang tu boleh dilihat dalam mazhab Syafi'i. Nak tengok pula, oh lagu mana online ustaz? Tengok. Ada, bukan kata tak ada jalan, tapi ada caranya.
tetapi dia kena mengaji dalam bab dia akan datang bab tentang muamalat tersebut. Dan mesti jual barang hak ada, bukan barang yang ia milik kamu, bukan barang tu bukan milik kamu, barang tu hak orang lain kau jual, maka tak sah. Mesti barang tu milik kita. Tak sah kalau kita jual barang milik orang lain. Orang tu tak wakilkan kepada kita dan dia tak serahkan kuasa untuk jual beli itu kepada kita, maka tak sah untuk kita jual barang tersebut. Mesti barang tu milik kita. Kalau kamu jual ikan dalam sungai, sah tak? Macam mana? Saya jual lah ikan ni dalam sungai ni, ataupun ikan dalam laut, atau burung yang sedang terbang tu, saya jual. Harga dia tengah terbang, saya jual lah dengan harga sekian. Boleh tak kamu serahkan kepada pembeli barangan tu? Lagu mana? Sah tak dalam jual beli? Maka ini disebut oleh para ulama ada bahasannya tentang syarat-syarat dalam muamalah. Lepas tu kalau kita tak mengaji, akhirnya kita jatuh dalam muamalah yang kita tidak tahu tentang hukum syarak, dan banyaknya jatuh dalam muamalah yang haram. Lepas tu disyaratkan lagi, itu sentuh sikit, syaratkan lagi tentang mesti ada sirah. Sirah maknanya ada offer, ada terima. Offer, saya jual barangan ini, saya jual petai ini dengan harga RM5, maka saya terima ianya dengan harga tersebut. Kan? Ini orang dulu dia masih buat. Ini muamalah hak lagu ni yang paling sahih, yang tidak ada keraguan dalam mana-mana mazhab bahawa ianya betul. Dan yang ni patut kita amalkan. Mula dah lah ni tak ada tak sekarang ni? Tak ada. Kan? Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau tak ada yang ni, satu lagi. Dan satu lagi dalam mazhab Syafi'i ni dipanggil bai'u mu'atah. Bai'u mu'atah ni kalau tak ada lafaz, tak ada sirah, jual beli, syarat kena tahu harga. Kena tahu harga. Kamu masuk dalam shopping, ambil barang letak dalam troli, ambil gula tak dalam troli, ambil ayam tak dalam troli, ambil buah tak dalam troli, pampers tak dalam troli, penuh troli. Pergi kat cashier, dia kira keluar harga sekian. Kamu pun keluarkan dia, kamu pun pergi tanpa sebut thank you ke apa, tak sebut apa-apalah, thank you tak ada apa pun lah, tak sebut apa-apa. Itu mazhab mana tu? Itu pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, dan itu sah. Sah. Tapi kalau kamu pergi ke kedai, bang, kedai ni first time kamu tak tahu harga ni, kamu pergi ke kedai, bagi kepada saya ikan siakat 3 rasa, kan? Dan siakat tu pula bukan hak lain, ni hak dia pera istimewa pula, dia bagi makanan khas. Lepas tu bawa datang ayam percik, bawa sekian letak atas meja, tak tahu harga, dia pun kekeh makan. Siap dia rumah kata 800 sat. Marah dah lah. Apalah kedai ni cekik kedarah, makan jahat sangat ni. Dari awal kamu buat muamalat dengannya, sah ke tak? Tahu tak harga sebelum kamu makan tu? Maka dari sudut hukum syarak, kalau dah tak buat sirah dah lah, sirah tak buat. Jual beli kamu tak buat. Lepas tu tak tahu harga, pendapat lemah dalam mazhab pun tak buat juga. Apa lagi mana? Sekurang-kurang kalau nak bayar akhir pun, kamu tahu harga. Tahu ni harga dia sekian. Memang ada lah dalam poket ni. Sebab tu kamu teruskan dengan jual beli tersebut, kerana kamu tahu hukum syarak. Jadi kalau kita masuk di dalamnya, banyak yang kita jatuh di dalam muamalah yang kita tak tahu hukum syarak tentangnya. Jadi dengan ilmu ni kita tahu macam mana nak uruskan diri kita ini dengan perkara-perkara yang melibatkan muamalat. Dengan ilmu tahu macam mana nak berkahwin ni, tahu nikah je. Dia tak tahu apa hukum syarak. Kalau kecek gini dengan isteri jatuh talak ke, tak tahu hukum syarak, tahu nak menikah je.
maka tak mengaji tentangnya. Kursus nikah tu bukan pun tak mengaji pun juga, kan? Letak je. Maka tak tahu hukum syarak tentangnya, tak tahu syarat-syarat nikah dan perkahwinannya, dan dia tak tahu kalau dia berada dalam satu situasi dia berlaku syiqaq, berlaku satu perpecahan dalam family hingga tidak boleh disatukan lagi. Dia tahu cara nak bercerai, bukan tak tahu cara nak bercerai, dan dia tahu cara nak rujuk, bahawa rujuk itu mesti dengan sirah, bukan dengan jima'. Dalam mazhab Syafi'i mesti ada sirah. Tak mengaji, maka bawa kepada banyak hubungan yang melibatkan hubungan zina. Kena tahu ni nikah adik-beradik. Nikah batu siang rumah tok laki, rumah tok laki ni, malam rumah tok laki hak lain. Dua suami. Dia tak tahu hukum syarak. Kan? Tak tahu hukum syarak. Maka bila tak tahu hukum syarak, maka dia jatuh di dalam perbuatan zina. Auzubillah. Dengan ilmu dia tahu kalau sekiranya dia jatuh di dalam kekufuran, dia tahu bahawa nak kembali kepada agama Islam, kembali dengan mengucap dua kalimah syahadah, bukan dengan sebut astaghfirullahal azim. Kerana astaghfirullahal azim tidak mengembalikan dia kepada agama Islam. A'udzubillah. Sebahagian orang kerana jahil, dia sangka kalau dia jatuh dalam murtad kembali kepada agama Islam dengan hanya sebut astaghfirullah. Itu bukan macam itu. Perlu Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kalau orang itu dia jatuh dalam dosa besar, dia tahu jalan bagaimana nak taubat daripada dosa. Kerana ada orang dia jatuh dalam dosa, dia tak tahu bagaimana nak kembali ke pangkal jalan. Tak tahu. Macam tadi lah, dia jatuh dalam dosa syirik dan dosa besar, dosa kufur, maka jalannya ialah mengucap dua kalimah syahadah. Duk sebut 1000 kali, 2000 kali astaghfirullahalazim. Maka sah tak Islam dia? Tak sah. Tak sah. Lepas tu apa yang jadi gitu? Kerana tak mengaji. Jadi dia tahu macam mana nak buat taubat. Dengan ilmu, maka dia tahu perkara yang kita sebutkan ini. Jadi ilmu ini cahaya. Ilmu ini dia menerangkan hati kita, menerangkan kubur kita. Dan kita berhajat kepada ilmu ini lebih daripada kita berhajat kepada makan dan minum kita. Sehari kita perlu makan dan minum berapa banyak? 3 kali. Orang Melayu 3 kali. Nabi makan sehari 2 kali, kan? 2 kali atau 3 kali kita berhajat padanya dalam satu hari. Ilmu kita berhajat kepadanya lebih daripada itu. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, "An-nasu yahtajuna ila al-'alam akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia ni berhajat pada ilmu ni lebih daripada dia berhajat kepada makanan dan minuman. Dan kata dia, li'anna at-ta'am, kenapa? Kerana makan dan minum yahtaju ilaihi marrah aw marratain, kita berhajat padanya sekali ataupun 2 kali makan. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas, adapun ilmu agama kita berhajat kepadanya sebanyak bilangan-bilangan nafas. Bergerak sikit perlu pada tahu hukum syarak. Kita kan senantiasa duduk dengan isteri kita, setiap tingkah laku kita ada hukum. Kita kan senantiasa duduk dengan anak kita, duduk dengan mak kita, duduk dengan jiran kita. Maka banyak benda hak berlaku di sekitar kita, dia perlu kepada hukum syarak, perlu kepada ilmu. Tengok betapa berhajat kita pada ilmu. Kemudian pengarang kitab dia kata, dan ada pun kejahilan pula, makna lawan bagi ilmu jahil lah. Maka adapun kejahilan itu ia kesesatan, kebingungan dan kerugian.
kata ulama salaf dahulu, orang yang jahil dia mahu memperelokkan sesuatu, ternyata dia merosakkannya. Orang jahil, bukankah dia duk rasa dirinya nak baiki sesuatu? Rupa-rupanya dia bukan baiki sesuatu, dia sedang merosakkan sesuatu. Kan? Sebab dia tak ada ilmu. Kalau orang tu dia tidak ada ilmu, kalau dia baiki sesuatu, dia baiki ke dia rosakkan? Dia sangka dia baiki, sebenarnya dia sedang rosakkan sesuatu. Bila orang nak tengok, ini rosakkan benda hak dia tengah buat ni, kan? Maka dia orang yang jahil, dia tidak ada ilmu agama, tiba-tiba pergi mengajar. Orang hak tahu ilmu, bila dengar dia bercakap, rosak habis. Rosak habis. Macam tu juga dia ustaz tak ada ilmu di dalam perubatan. Wi ke dia gunting, wi ke dia tuan-tuan pisau pembedahan. Doktor pakar kata, sudah dah lah. Berat dah ni. Pegang pun salah, kan? Maka rosak lah. Sebab bukan bidang dia tak ada ilmu tentangnya, kan? Subhanallah. Maka macam itu, ilmu ni seseorang itu dia perlu padanya. Orang jahil, orang yang tidak ada ilmu pada sesuatu perkara, maka dia sangka dia memperbaiki sesuatu, tetapi hakikatnya dia sedang merosakkan sesuatu. Barangkali dia sedang azan, dia sangka dia azan, rupanya dia bukan azan, tak dapat pahala daripadanya. Dapat pahala kalau dia sebut takbiratul ihram dengan cara yang betul. Adapun kalau dia sebut dengan panjang dalam syarat takbiratul ihram, kan kita mengaji kan, tak boleh dipanjangkan alif di awal-awalnya. Maka tak boleh orang tu dia kata Allahu Akbar. Dan kalau sebut macam tu takbiratul ihram dalam salat tak sah. Azan tak dapat pahala padanya. Sebab apa? Maknanya salah jadinya. Maknanya jadi seolah dia kata halillahi akbar, adakah Allah itu maha besar martabatnya, maha agung? Jadi salah. Ataupun setengah orang dia takbir apa dia kata? Dia tambah alif sebelum ba, setelah ba dan sebelum ra. Sepatutnya dia sebut Allahu Akbar, dia pergi panjang Allahu Akbar, kan? Itu tak sah tu takbiratul ihram tu, tak sah. Lepas tu bukankah dia duduk sangka dia salat dengannya, dia sangka dia sedang buat kebaikan, rupanya salat dia tidak sah, dia sedang merosakkan. Tak gitu? Itu orang jahil, kerana dia tak belajar hukum syarak, tak pernah mengaji syarat-syarat takbiratul ihram. Maka akhirnya dia jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kebinasaan. Ihdinas siratal mustaqim, qaf. Dia baca dengan kaf. Sah tak Fatihah baca dengan kaf? Tak sah. Iyyaka, iya ada tasydid. Kalau dia baca dengan tanpa tasydid, sah ke tak sah? Berubah tak maknanya? Berubah. Alladhi, zal, dia lagi baca dengan zai, allazi, maka sah ke tak sah? Maka orang yang dia tak ada ilmu, dia sangka dia sedang ibadah, tapi hakikatnya dia sedang merosakkannya, kan? Orang yang jahil ni kata ulama, dia seperti orang yang sesat dalam perjalanan di padang pasir yang luas. Dia tak ada, tanpa dia ada petunjuk, sebetulnya dia sedang mendekati destinasi yang dia nak pergi, ataupun dia sedang menjauhinya. Bingung, bela dia masuk dalam satu tempat yang luas. Dia tak tahu sekarang saya mendekati destinasi saya, ataupun saya sedang menjauhi destinasi saya. Ini kenapa jadi begitu? Kerana dia tidak ada ilmu. Dan kadang-kadang di hadapannya lubang, gaung, yang bila-bila masa dia jatuh di dalamnya. Maka kalau dia tidak ada ilmu, bila-bila je dia jatuh di dalam lubang bahaya dan kebinasaan. Adapun ilmu, maka ilmu tu cahaya yang membantunya tengok, oh ni lubang, maka jangan pijak, kan? Oh ini jalan, oh ni boleh lalu atasnya, maka
ilmu tu dia cahaya. Adapun kejahilan itu kegelapan. Maka kalau orang tu dia jalan dalam kegelapan, dia dapat beri jaminan tak untuk diri dia selamat? Tak dapat beri jaminan bahawa dirinya selamat. Dia tak boleh rasa aman daripada dirinya. Boleh jadi dia jatuh di dalam lubang. Kalau selamat daripada lubang pertama, orang ni dia belum tentu lagi selamat daripada lubang kedua. Kalau dia selamat daripada lubang kedua, belum tentu lagi dia selamat daripada lubang ketiga. Kata ulama, orang jahil ni dia jadi alat kepada syaitan. Syaitan mainkan dia macam mana seseorang tu dia mainkan bola. Macam mana orang tu sepak bola sana sini. Oh, syaitan buat orang jahil macam dia buat bola. Macam dia main bola, maka macam itulah dia perlakukan orang jahil. Maka dia jatuh di dalam satu perkara yang dia tak tahu dia selamat ke dia tak selamat. Jadi tuan-tuan, kata pengarang kitab, faminal 'ari 'alal mukallafi an yarda li nafsihi bihali ahli al-khizyi wal khizlani wa yuhmila tahsila 'ilm al-hal. Dan antara perkara yang mengaibkan seorang mukallaf itu adalah tatkala dia rela bagi dirinya dengan keadaan orang yang keji dan rugi, dan dia pula mengabaikan menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi di sini yang wajib segera belajar. Jadi tuan-tuan, pengarang kitab dia kata di antara keaiban yang besar dan perlu rasa aib. Oh, sangat kena rasa aib. Apa? Dia kata di antara keaiban ke atas orang yang mukallaf. Dah mukallaf dah. Mukallaf ni maknanya orang tu dia baligh, berakal, sampai kepadanya seruan agama Islam, iaitu sampai kepadanya perkhabaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu maknanya mukallaf. Mukallaf ni ia adalah seorang yang memenuhi 3 syarat. Satunya dia telah baligh. Dia telah baligh. Dan baligh bagi lelaki sama ada berlaku satu daripada 2 perkara. Sama ada dia keluar mani, dia keluar daripadanya mani, maka dia baligh dengannya, atau tak keluar mani, dia cukup umur 15 tahun hijriyah. Kalau satu berlaku pada kanak-kanak lelaki, dia tahu dirinya baligh. Kalau tak ada orang ni, kita panggil dia kanak-kanak. Maka kalau dia kanak-kanak, dia tidak mukallaf. Ini kanak-kanak lelaki kan? Macam mana kita nak tahu dia baligh? Tu macam tu kita tahu. Kalau kanak-kanak perempuan, dia berlaku padanya satu daripada 3 perkara. Sama ada keluar daripadanya mani, ataupun keluar darah haid, ataupun sempurna umur 15 tahun hijriyah. Mana satu yang berlaku dahulu dikira dia baligh dengannya. Kalau sekiranya dia keluar darah haid, maka dikira dia baligh dengannya. Kalau dia keluar daripadanya mani, dikira dia baligh dengannya. Tapi kalau dua-dua tanda ni tak keluar lagi, keluar mani pun tidak, keluar darah haid pun tidak, umur dah berapa? 11, 12, 13 tahun sampai 15 tahun tak keluar juga 2 perkara ini, tapi disebabkan dia dah lengkap umur, sempurna umur 15 tahun hijriyah, dia dikira baligh dengan sampai umur 15 tahun hijriyah. So kalau kita tahu ini baligh, maka kanak-kanak yang tidak memenuhi ini dia tidak dikira mukallaf. Kanak-kanak tak dikira mukallaf. Jadi yang kedua, mestilah dia berakal. Kalau orang gila, dia mukallaf ke tak mukallaf? Tidak dikira mukallaf, orang gila. Dan yang ketiga, sampai seruan agama Islam, sampai asal dakwah, iaitu sampai perkhabaran kepadanya. Kalau dia orang kafir, sampai kepadanya perkhabaran 2 kalimah syahadah. Maka kalau sampai kepadanya seruan 2 kalimah syahadah, maka dipanggil, orang dulu panggil sampai seru. Maka ini maksud dia,
sampai perkabaran 2 kalimah syahadah. Kalau orang tu dia non-muslim, maka wajib dia memeluk agama Islam dengan serta-merta. Maka di antara perkara yang aib bagi orang yang mukallaf, dia redha dirinya dalam keadaan ahlul khizyi wal khizlan. Dia meredai dirinya jadi orang ahlul khizyi wal khizlan. Khizyi ni maknanya dia redha dirinya yang sepatutnya atas dunia ni dia habiskan dirinya dengan beribadah dan menyembah Allah Ta'ala. Oh, dia habiskan dirinya dalam keadaan jahil dengan ilmu. Dah umur 70 tahun, tak pernah mengaji sebiji kitab pun. Tak tahu syarat-syarat rukun-rukun sah salat. Tak tahu bagaimana nak buat wuduk dengan cara yang sah. Tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu ahlul khizyi. Sedangkan Allah utuskan, Allah jadikan dia, Allah perintahkan dia supaya menyembahnya. Dia manusia dan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin, Allah perintahkan mereka supaya menyembahnya. Dan tak boleh juga jadi macam ahlul khizlan. Ahlul khizlan ni ialah orang yang Allah tak beri taufik dalam hidup dia, dijauhkan dia daripada jalan petunjuk. Jadi kalau dengar je majlis ilmu, hati dia jadi tawar lebih. Kalau dia dengar majlis ilmu, jadi hati dia nak jauhkan diri daripadanya. Dia akan jauhkan dirinya daripada mengambil manfaat daripada ilmu. Itu dia panggil ahlul khizlan. Khizlan ni orang yang tak diberi taufik oleh Allah Ta'ala dalam hidup dia. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi, dan kita akan masuk babul aqidah dulu. Kita akan masuk bab akidah. Kitab kita ni dia tersusun dengan 3 bab. Bab akidah, yang keduanya fiqh, yang ketiganya tasawuf. Dia dibuat lengkap macam tu lah, macam ulama-ulama Melayu kita dahulu, dia susun kitab dia cara macam tu. Akidah terlebih dahulu, and then datang bab fiqh, and then datang bab at-tasawuf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini baki daripada perbahasan ini kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.